Ketika pihak polis menemui adik Nur Aisyah tersebut, adik Nur Aisyah tu dalam keadaan yang badan dia penuh dengan serangga, penuh dengan serangga ataupun kerengga lah. Jadi kita tahulah kerengga ni kalau gigit bisa dia macam mana kan. Bayi perempuan 17 bulan Nur Aisyah Hasmizan yang dilaporkan dibawa lari individu yang tidak dikenali ditemukan selamat. Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Candice channel. Jadi untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan korang semua satu kes yang telah mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, di mana seorang bayi yang berusia 17 bulan telah diculik ketika sahur, iaitu bulan puasa, dan ditemui 12 jam selepas itu. Berita ni agak menggemparkan satu Malaysia lah sekitar tahun 2018. Jadi kalau korang nak tahu kisah ni, korang boleh tengok video ni sampai habis. Dan pada mereka yang masih belum subscribe YouTube Candice, boleh subscribe dan jangan lupa turn notification on supaya korang akan menjadi antara yang terawal mendapat notifikasi apabila Nisa upload video terbaru daripada YouTube Candice. Jadi dan jangan lupa like serta komen banyak-banyak dekat bawah. Bagi Nisa, kes ni menarik sebab jarang dan susah, amat susah apabila satu kes yang melibatkan penculikan ni dapat settle dengan cara baik. Faham tak maksud Nisa? Maksudnya disettlekan cara baik, maksudnya bayi tersebut dijumpai dalam keadaan yang selamat. Jadi ini antara berita yang menggembirakan lah. Dalam masa yang sama, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes ni. Jadi Nisa akan kongsikanlah dengan korang daripada awal sampai habis macam mana bayi tersebut boleh diculik, macam mana boleh viral satu Malaysia, dan bagaimana pula siapa yang jumpa bayi tersebut dan siapa si pelaku, si penculiknya. Jadi Nisa akan kongsikan dalam video ni. Jadi korang perlu dan wajib tengok sampai habis. Kes ni telah berlaku di Muar Johor, dan pada tarikh kejadian iaitu 7 Jun 2018, pada tarikh tersebut ibu mangsa iaitu Puan Fadilah baru sahaja pulang ke rumah dalam pukul 2 pagi. Jadi pada pukul 2 pagi tu, waktu Puan Fadilah rehat, jadi dia pun sambil-sambil dia baring rehat tu, dia tengok TV sekali dengan anak bungsu beliau iaitu Nur Aisyah. Nur Aisyah ni mangsa tu lah yang kena culik tu. Masa tu Nur Aisyah ni baru berusia 17 bulan. Pada pukul 3 pagi, bila Puan Fadilah ni dapati yang Nur Aisyah iaitu mangsa serta suami dan juga 3 anak dia lain dah tidur, jadi Puan Fadilah ni pun dia tutup TV dan kemudian dia sambung tidur. Dan pada pukul 5 pagi, Puan Fadilah ni dia terjaga, bergegas keluar ke dapur selepas mak dia bagi tahu yang pintu dapur terbuka. Jadi masa tu dia tak terfikir pun apa-apa yang mencurigakan lah. Dia tak terdetik pun nak pergi ke bilik untuk cek anak dia Aisyah ada ke tak. Sebab anak dia yang sulung tu nak sahur, jadi Puan Fadilah ni siapkan sahur lah untuk anak dia yang sulung tu. Jadi selepas dah siapkan sahur untuk anak dia yang sulung tu, Puan Fadilah ni terdetik nak pergi kat bilik, nak cek anak dia. Jadi selepas Puan Fadilah ni pergi je ke bilik, masa tu lah Puan Fadilah ni terkejut bila didapati anak dia yang bongsu tu tak ada. Apa yang mengejutkan, tak tahulah macam mana si penculik ni boleh ambil, sama ada dia sama ada dia pukau ke satu rumah tu ke apa supaya tak sedar. Tapi apa yang pasti anak dia kata dia tidur dekat dalam pelukan dia, ke atas lengan dia. Jadi sangat mustahil lah yang dia tak sedar orang masuk rumah tu ambil anak dia. Jadi kat situ ada something yang fishy lah, pelik lah kat situ kan. Jadi selepas Puan Fadilah ni tahu yang anak dia tu dah tak ada dalam bilik, jadi Puan Fadilah, suami dan mak dia semua carilah anak dia ni keliling rumah sebab anak dia tu dah pandai berjalan. Jadi dia cari keliling rumah semua tak jumpa. Kemudian mereka pun buat keputusan untuk membuat laporan polis. Pada ketika tu juga Puan Fadilah ni ada post dekat Facebook beliau. Posting ni menjadi viral lah. Sebab perkongsian tersebut telah dibuat di Facebook Puan Fadilah sendiri. Tolonglah pulangkan anak saya sayang anak saya. Saya tak tahu ada orang berdendam kepada saya. Nur Aisyah anak yang baik.
Saya risau anak saya sudah makan atau tidak. Tulis Nur Fadilah di Facebook. Hati ibu mana je yang tak risau kan bila anak dia hilang. Anak pula, anak tu tidur elok je dalam dakapan kita. Tiba-tiba kita sedar tengok anak tu dah tak ada kan. Selepas keluarga Puan Fadilah ni membuat laporan polis, jadi dalam masa sejam, beberapa anggota polis pun mula menjalankan siasatan lah. Okay, mencari mangsa di sekitar kawasan rumah tersebut. Okay, selepas 12 jam misi pencarian dijalankan, pihak polis akhirnya berjaya menemui adik Nur Aisyah ni di kawasan yang semak samun yang tak jauh pun daripada rumah Puan Fadilah ni, bawah pencawang elektrik. Dan apa yang membuatkan lebih sadis lagi apabila ketika pihak polis menemui adik Nur Aisyah tersebut, adik Nur Aisyah tu dalam keadaan yang badan dia penuh dengan serangga, penuh dengan serangga ataupun kerengga lah. Jadi kita tahulah kerengga ni kalau gigit bisa dia macam mana kan. Jadi bayangkanlah ada puluhan serangga dekat badan adik Nur Aisyah tu. Pihak polis, antara pihak yang terawal lah yang jumpa adik Aisyah ni, cepat-cepat bukakanlah baju adik Aisyah tu sebab baju adik Aisyah tu dipenuhi dengan serangga. Jadi gambar dekat sebelah ni adalah gambar yang antara gambar terawal lah ketika adik Aisyah ni dijumpai. Adik Aisyah ni dijumpai kira-kira jam 4 petang. Jadi korang bayangkan daripada pagi dia hilang sampailah pukul 4 petang tu adik Aisyah tu tak minum, tak susu, tak makan. Jadi kiranya si penculik ni dia dah culik, dia just tinggalkan je baby tu dekat situ. Dia tak jaga pun. Faham tak? Jadi memang ya wah, Nisa tak dapat bayangkan lah macam mana. Ini antara tempat je lah, tempat adik Aisyah tu dijumpai. Okey. Selepas dijumpai itu, adik Aisyah terus dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar untuk mendapat pemeriksaan lanjut lah disebabkan oleh kesan gigitan serangga tu. Tapi Alhamdulillah adik Aisyah tu dalam keadaan yang stabil, dijumpai dalam keadaan yang stabil. Kiranya tak ada apa-apa yang kritikal lah. Cuma bahagian muka dia lah, terutamanya bahagian muka dia teruk lah kena gigit dengan serangga tersebut. Bengkak-bengkak lah, terutama mata dah nampak bengkak. Nisa nak kongsikan video adik Aisyah yang terkini yang dikongsikan sendiri oleh ibu beliau iaitu Puan Fadilah di TikTok. Ikan zumba tutup mata. Ni parut dia. Ni parut dia tapi dia cantik kan. Okey, telinga dia. Sekejap. Mana telinga adik yang mana? Mana telinga adik? Ni telinga dia kesan kena apa dik? Serangga. Ni kesan kena serangga. Ni nak kena operate nanti kan? Nanti jadi cantik kan? Adik anak yang cantik kan? Okey, lagi leher adik. Leher adik tu kenapa? Tak tahu. Belakang leher adik. Tunjuk ni kesan-kesan dia. Ni dia jadi hitam. Ni kesan dia semua. Ni semua serangga. Jadi kalau dia pergi sekolah kena cakap dengan cikgu lah, takut kawan-kawan takut nak kawan dengan dia. Ni kesan dia, ni mata dia. Tapi adik anak yang baik. Cantik tak? Anak yang cantik, baik lagi? Lagi tolong kemas. Tolong kemas, sayang. Habis kawan-kawan. Bila first je Nisa tengok video ni, Nisa macam wow. Bagi Nisa salah satu keajaiban lah. Kes ni kecoh masa adik tu bayi lagi 17 bulan. Dan bila Puan Fadilah ni kongsikan wajah terkini adik Nur Aisyah tu, Nisa macam wow. Adik tu dah besar, dah cantik sekarang. Kira Puan Fadilah sekeluarga ni memang kuat. Terutamanya adik Aisyah ni lah, sangat kuat. Kes ni sedikit sebanyak memberi pengajaran lah untuk kita, di mana kita tu lah kadang-kadang anak kat sebelah kita pun boleh kena culik. Anak yang tak ada depan mata kita ni lagilah senang kena culik. Jadi itulah
kira pengajaran dekat sini, kita kena sentiasa berjaga-jaga even dekat rumah kita sendiri. Okay? Sebab perkara buruk tu boleh jadi dekat mana-mana sahaja. Okay? Even dekat rumah sendiri pun boleh terjadi. Jadi nak tak nak benda macam ni kita kena sentiasa alert. Okay? Walaupun kalau ikutkan kisah ni sangat-sangat pelik lah. Sebab yelah, adik tu bukannya tidur seorang diri di ruang tamu ke, bukannya tidur dekat dapur seorang diri ke, bukan. Dia tidur di sebelah ibu dia sendiri, dalam pelukan ibu dia sendiri. Still boleh hilang. Okay, jadi sangat-sangat misteri lah benda ni. Nisa pun tak pastilah sama ada si penculik ni. Okay, jadi Nisa lupa nak beritahu. Jadi si penculik tu adalah seorang lelaki yang berbangsa Nepal. Mengikut perkongsian ibu mangsa iaitu Puan Fadila. Okay, Puan Fadila mengatakan yang beliau memang tak kenal pun siapa lelaki tersebut. Kira tak ada bermusuh dengan sesiapa. Jadi tak tahulah. Mungkin niat si Nepal ni, mungkin niat si Nepal ni datang masuk ke rumah tu memang niat dia untuk menculik budak. Mungkin dia dah aim rumah tu ada budak, ada baby. Jadi memang dia dah aim kot. Saya rasa macam itulah. Apa pun, kita sentiasa berjaga-jagalah walau di mana kita berada. Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah apa pula pendapat korang mengenai kes ni. Dan jangan lupa subscribe YouTube The Kindness. So ni saya rasa tujuan untuk video kali ni. So bye korang. Assalamualaikum. Stay safe. Picnic with my best friend.